kita banyak terima di lembaga hasil pendapatan penggajian yang dilaporkan oleh pembayar cukai adalah kosong. Seksyen 77B besar Akta Cukai Pendapatan 1967 membenarkan pembayar cukai membuat pindaan ke atas borang nyata cukai pendapatan ataupun e-filing yang telah pun dihantar kepada kami. Apakah prosedur pindaan yang dibenarkan? Jika tuan-tuan hendak membuat pindaan e-filing, berikut adalah langkah-langkah yang tuan-tuan perlu fokuskan. Langkah pertama, tuan-tuan perlu semak jenis pindaan yang hendak dibuat. Jenis pindaan yang kami masukkan adalah bila mana tuan-tuan tidak melaporkan atau terkurang atau terlebih lapor pendapatan, terlebih atau terkurang tuntut pelepasan, derma ataupun rebate cukai yang kami telah tawarkan. Langkah kedua, tuan-tuan perlu semak tempoh pindaan. Tempoh pindaan yang dimasukkan adalah tempoh akhir penghantaran e-filing. Langkah ketiga adalah kaedah pindaan yang dibenarkan. Kaedah pindaan yang kami benarkan di lembaga hasil adalah melalui secara atas talian, menggunakan surat rayuan atau yang ketiga menggunakan borang nyata terpinda. Yang terakhir, berapa kali pindaan dibenarkan. Hanya sekali sahaja pindaan borang nyata cukai pendapatan dibenarkan dibuat dengan pihak lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Seterusnya, jom kita saksikan jadual yang telah pun kami bina untuk memudahkan pemahaman pindaan yang boleh dibenarkan. Permohonan pindaan yang dibuat di dalam tempoh iaitu ketika tempoh penghantaran borang nyata cukai pendapatan ataupun e-filing. So, taksiran pindaan akan dibangkitkan oleh pihak lembaga hasil seperti pengiraan biasa tanpa sebarang penalti tersilap lapor. Kita pecahkan pindaan ini kepada dua keadaan iaitu keadaan pengurangan cukai. Dua adalah peningkatan cukai. Apa yang saya maksudkan dalam pengurangan cukai adalah bila mana tuan-tuan terlebih lapor pendapatan atau terkurang tuntut pelepasan. So, contohnya tuan-tuan terlupa letak EPF, SOM, terlupa campurkan, tersalah asingkan anak yang bawah 18. So, tuan-tuan boleh baiki semula terkurang tuntut pelepasan ini. Apakah yang tuan-tuan boleh buat jika berlaku kes pengurangan cukai? Satu, untuk kaedah manual. So, bila kaedah manual, tuan-tuan perlu buat surat rayuan. Dua, tuan-tuan perlu cetak semula BNCP yang telah pun dihantar. Tiga, tuan-tuan perlu lampirkan dokumen sokongan bagi pendapatan yang tuan-tuan terima atau tuan-tuan peroleh. Dan yang terakhir, tuan-tuan perlu lampirkan ke semua dokumen sokongan untuk pelepasan-pelepasan yang dituntut serta rebate yang tuan-tuan hendak tuntut. Dan ke semua dokumen di atas, tuan-tuan perlu hantarkan kepada cawangan fail cukai tuan-tuan. Untuk kaedah permohonan secara atas talian online, tuan-tuan boleh ke e-filing Easy Hasil. Tuan-tuan pilih butang e-permohonan pindaan BE. So, di dalam butang berkenaan, tuan-tuan boleh isi pindaan-pindaan yang tuan-tuan nak buat dan hanya individu yang menghantar EBE sahaja boleh membuat pindaan ini. Selepas itu, tuan-tuan perlu memuat naik dokumen sokongan terhadap pindaan yang tuan-tuan buat di dalam e-permohonan pindaan BE ini. So, e-permohonan pindaan BE ini dibuka mulai 1 April ini. Okay, itu untuk kes pengurangan cukai. Bagaimana pula untuk kes peningkatan cukai? So, berbeza pula dengan peningkatan cukai. Peningkatan cukai ini melibatkan kes terkurang lapor atau tidak lapor pendapatan, tuan-tuan. Kita banyak terima di lembaga hasil pendapatan penggajian yang dilaporkan oleh pembayar cukai adalah kosong. Mr. Lumberg told me to talk to payroll, and then payroll told me to talk to Mr. Lumberg, and I still haven't received my paycheck. So, saya tak pasti apa kesilapan sebenar tuan-tuan sampai tak masukkan pendapatan penggajian tuan-tuan tu. So, bila mana dalam kes ini tak masukkan pendapatan atau terkurang masukkan. Terkurang dekat sini mungkin tak faham bila mana tuan-tuan ada 2 atau 3 majikan, tuan-tuan perlu combinekan ke semua majikan ini. I have 8 different bosses right now. I beg your pardon? 8 bosses. 8, Bob. Yang tu tuan-tuan perlu joinkan dalam satu pindaan. So, contohnya tuan-tuan ada pendapatan penggajian, dalam masa yang sama juga tuan-tuan menjalankan perniagaan. So, terlupa nak masukkan pendapatan perniagaan tuan-tuan yang secara part time tadi. So, bila terkurang lapor pendapatan ini,
tuan-tuan berada dalam kes peningkatan cukai. So, satu lagi contoh dia adalah bila mana tuan-tuan terlebih tuntut pelepasan ataupun terlebih tuntut elemen modal, terlebih tuntut perbelanjaan yang tuan-tuan telah pun jalankan untuk perniagaan. So contohnya tuntut pelepasan isteri, kan, dah dapat pelepasan isteri, lepas tu tuan-tuan tuntut lagi perbelanjaan kesihatan dekat situ, tapi bila mana ada kawan-kawan tuan-tuan maklumkan perbelanjaan untuk pelepasan untuk kesihatan ni hanya boleh bila tuan-tuan buat full body medical check up, so tuan-tuan dah salah faham sebelum ni. Now tuan-tuan dah maklum dan tuan-tuan nak buat pindaan. So, pindaan ini kita benarkan dan pindaan ini boleh dibuat secara manual sahaja sebab dia melibatkan kes peningkatan cukai. So, apa yang tuan-tuan boleh buat secara manual, kemukakan surat rayuan pindaan, salinan BNCP yang telah pun dihantar, dokumen-dokumen sokongan terhadap income dan juga pelepasan yang tuan-tuan tuntut, kesemuanya hantar ke cawangan fail cukai tuan-tuan. Dan perkara ini boleh dibuat sebelum berakhirnya tempoh penghantaran BNCP sebab ini adalah permohonan pindaan di dalam tempoh. Okay, itu sahaja untuk kategori permohonan pindaan di dalam tempoh pengemukaan e-filing. Seterusnya kita tengok pindaan yang dibuat di luar tempoh pengemukaan BNCP. Apa yang saya maksudkan di luar tempoh ini adalah di luar daripada tempoh akhir penghantaran e-filing. So, untuk makluman tuan-tuan, taksiran pindaan bagi kes pindaan di luar tempoh ini akan dibangkitkan oleh pegawai lembaga hasil bersama penalti tersilap lapor. Kita pecahkan juga kes pindaan di luar tempoh ini kepada dua, iaitu kes yang melibatkan peningkatan cukai dan juga pengurangan cukai. So, untuk kes peningkatan cukai ini, tuan-tuan boleh menghantar pindaan kepada lembaga hasil menggunakan borang nyata terpinda. Bagaimanakah tuan-tuan nak dapatkan borang nyata terpinda ini? Tuan-tuan boleh pergi ke website lembaga hasil, pergi ke bahagian borang, klik muat turun borang, lepas tu tuan-tuan pergi ke bahagian individu. So, di bahagian individu, tuan-tuan boleh pilih kategori tuan-tuan. So, kalau tuan-tuan yang menghantar borang EBE, individu yang tidak menjalankan perniagaan. Untuk individu yang menghantar EB, individu yang menjalankan perniagaan. Tuan-tuan boleh jumpa borang nyata terpinda bagi mengikut setiap jenis borang cukai tuan-tuan. Dan akhirnya hantarkan borang nyata terpinda berkenaan kepada cawangan fail cukai tuan-tuan sendiri. Borang nyata terpinda dibenarkan untuk penghantaran dalam tempoh 6 bulan dari tarikh akhir penghantaran e-filing. Bagaimana pula untuk kes-kes pengurangan cukai? Untuk kes di luar tempoh pengurangan cukai, apa yang tuan-tuan boleh buat adalah secara manual. Secara manual sama juga dalam proses sebelumnya, tuan-tuan perlu kemukakan surat rayuan pindaan, salinan untuk e-filing telah dihantar, dokumen sokongan pendapatan dan pelepasan yang tuan-tuan tuntut. Tuan-tuan perlu hantar ke cawangan fail cukai tuan-tuan. Kes-kes yang melibatkan selepas tempoh 6 bulan. So, adakah BNT masih dibenarkan borang nyata cukai terpinda? Untuk makluman tuan-tuan, borang nyata cukai terpinda untuk kes selepas 6 bulan dari tarikh akhir pembukaan BNCP sudah tidak dibenarkan. Apa yang tuan-tuan boleh buat adalah buat rayuan pindaan secara manual juga ke cawangan fail cukai tuan-tuan. Itu sahaja yang boleh saya kongsikan, kaedah-kaedah pindaan yang boleh tuan-tuan buat kepada pihak lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Berapa kali pindaan ini dibenarkan? Hanya sekali sahaja pindaan borang nyata cukai pendapatan dibenarkan dibuat dengan pihak lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Untuk itu, kami di peringkat lembaga hasil menasihatkan tuan-tuan untuk sentiasa pastikan setiap butiran itu adalah tepat dan sahih. Tuan-tuan perlu semak setiap butiran dan juga amount yang tuan-tuan laporkan di dalam e-filing tuan-tuan sekalian. Jika tuan-tuan berhajat untuk membuat pindaan, kami juga di peringkat lembaga hasil menasihatkan tuan-tuan untuk menaksir sendiri e-filing yang telah pun tuan-tuan hantar dan pastikan setiap kesilapan yang hendak dipinda berkenaan adalah pindaan yang betul supaya pindaan ini tidaklah akan menyebabkan tuan-tuan dikenakan penalti. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bersama membina masyarakat rahmah TV Ikrar.